di Sabah dan Sarawak, lebih 5,000 penduduk dipindahkan. Pelaksanaan SOP PKP lebih ketat diketahui seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita wilayah Sabtu 22 Mei 2021. Anda bersama saya Zauni Hussein dan rakan juru bahasa isyarat Tan Bibi. Terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Seperti biasa, kami akan bawakan lintas langsung negeri-negeri yang akan dimulakan dengan Sabah bersama Anisya Daulus. Fokus utama Sabah hari ini mengenai situasi terkini banjir di Tenom dan Beaufort yang melibatkan lebih 4,000 penduduk. Sarawak turut menumpukan situasi banjir yang melibatkan lebih 400 penduduk di 8 PPS. Laporannya kita akan bersama Devi Amanda Padan. Akhir sekali kita akan ke Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim dengan paparan mengenai kapasiti Hospital Melaka dan PKRC MITC. Terus setia bersama Berita Wilayah. Umat Islam wajib mentaati ulil amri iaitu kerajaan atau pihak berkuasa yang memerintah selagi tidak diminta melakukan maksiat dan membatasi syarak. Mufti Pahang Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman berkata, dalam konteks kenegaraan ketika ini adalah wajib untuk mematuhi SOP dalam tempoh perintah kawalan pergerakan demi menjaga keselamatan umat sejagat daripada dijangkiti wabak COVID-19. Datuk Seri Dr. Abdul Rahman menjelaskan kerajaan telah melihat banyak sudut dalam menyekat wabak COVID-19 termasuk garis panduan SOP. Katanya ia selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang menyebut, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin dalam kalangan kamu. Maka dengan itu mentaati pemerintah ni sama ada kita suka atau tak suka, ini adalah merupakan satu kewajipan untuk kita mentaatinya. Dalam hadis Rasulullah pun ada menyebut kita taat pada yang kita suka atau tidak suka itu kena kita akur kepada apa yang telah diperintahkan oleh pihak berkuasa kita. Selagi dia tidak tidak mengarahkan kita untuk sesuatu yang melakukan maksiat. Kalau dia mengarahkan kita melakukan maksiat, barulah kita tidak mentaatinya. Datuk Seri Dr. Abdul Rahman turut meminta masyarakat terutama umat Islam akur dengan keputusan kerajaan supaya mengambil suntikan vaksin sebagai langkah pencegahan wabak COVID-19. Malah katanya pengambilan suntikan vaksin telah diputuskan oleh Majlis Fatwa Negeri Pahang dan Kebangsaan sebagai halal serta selamat digunakan. Beliau berkata demikian ketika diwawancara dalam program Selamat Pagi Malaysia. Saudara, situasi banjir di Tenom semakin pulih namun di Beaufort, paras air di Sungai Padas masih berada pada paras bahaya. Perinciannya kita langsung ke Kota Kinabalu bersama Anisya Daulus. Silakan, Anisya. Baik Azam, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan berita dengan perkembangan banjir. Keadaan banjir di daerah Tenom semakin surut namun jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS kekal 4,147 orang melibatkan 1,169 ketua isi rumah KIR setakat 4 petang tadi. Bagaimanapun paras air Sungai Padas di Beaufort masih berada pada paras bahaya.
Berdasarkan infografik Pengurusan Bencana Negeri Sabah, seramai 4,869 penduduk terjejas banjir masih berada di 38 PPS, iaitu masing-masing 35 PPS di Tenom dan 3 di Beaufort. Seramai 575 orang penduduk pula ditempatkan di 3 PPS daerah Beaufort, iaitu 238 orang di Dewan DSP Muhammadun Banir, 188 orang di Dewan Selangor dan 149 orang di Dewan Residen. Penduduk terjejas banjir yang berada di PPS terdiri 1,762 lelaki, 1,605 wanita, 753 kanak-kanak lelaki dan 679 kanak-kanak perempuan. PPS Dewan Sri Ontoros Tenom menempatkan penduduk terjejas banjir paling ramai iaitu 484 orang melibatkan 152 KIR, diikuti Rumah Kebudayaan Belumbung Seberang 339 orang, Rumah Kebudayaan Anggalor 288 orang dan Dewan Terbuka Kampung Saga menempatkan 265 penduduk terjejas banjir. Daerah Tenom dinaiki air sejak petang Rabu lalu susulan hujan lebat berterusan yang turut menyebabkan paras air di Beaufort kembali meningkat. Banjir yang melanda daerah Beaufort turut menyebabkan penduduk berhadapan masalah bekalan air. Justru Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Limus Juri dan Pengarah Jabatan Air Sabah, Edward Lingkapo, turun padang meninjau permasalahan di Loji Rawatan Air Limbawang, Loji Rawatan Air Beaufort dan Loji Rawatan Air Membakut. Untuk perkongsian lanjut, kita bersama wartawan Magdalena Depol di Beaufort. Silakan, Mike. Baik, terima kasih rakan setugas di studio berita RTMKK. Baik, ketika ini saya berada di Beaufort berkenaan dengan baru-baru ini di mana dinyatakan masalah gangguan bekalan air di beberapa perkampungan dan kawasan daerah Beaufort dan Kuala Penyu terjejas akibat keadaan banjir yang berlaku. Kali ini saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Limus Juri, iaitu Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, juga Melangkap Adun Kuala Penyu. Baik Datuk, berkenaan dengan perkara yang menjadi isu sekarang ini, jadi apakah langkah-langkah diambil dan sedang dijalankan oleh kerajaan bagi menangani masalah air di Beaufort? Banjir kali ini air itu begitu deras dan melimpahi paras sungai. Jadi banyak luji-luji kita terjajas. Kita mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini dan ada satu luji yang di tempat kita ini di daerah Mbakut dapat beroperasi untuk menampung air ini untuk supply Kuala Penyu dan juga daerah Beaufort menggunakan lori untuk diantar ke daerah yang memerlukan. Okey, baik Datuk. Tadi pun adalah lawatan Datuk ke beberapa loji. Komen sedikit Datuk berkenaan dengan apa yang Datuk tinjau tadi. Loji kita di Beaufort ni tiada masalah, tapi yang bermasalah itu ialah bekalan elektrik. Kita terjajas karena tidak air itu begitu banjir kan merusakkan kita punya transformer dan kabel meletup dan itulah masalah-masalah loji kita tidak boleh beroperasi. Dan sekiranya loji supply elektrik itu boleh diperbaiki, mungkin loji kita dapat beroperasi lah. Kita harap cuaca ni dalam 1-2 hari ini akan lebih baiklah. Okey, baik. Itu antara yang dapat kita kongsikan ketika ini berada di lokasi untuk semua masyarakat. Yang penting adalah mematuhi SOP walaupun sekarang ini kita tahu ada kekurangan air di beberapa tempat. Namun usaha yang diberikan oleh pihak yang berwajib adalah agar semua bersabar dan penyelesaian akan tetap diberikan dan semoga semua masyarakat akan berada dalam keadaan yang selamat. Baik, saya Magdalena Depol untuk berita RTM. Baik, terima kasih Magdalena di Beaufort. Sementara itu, nasib penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara turut mendapat perhatian Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Arthur Joseph Kurup. Kita bersama Dulis Simon di PPS Kampung Pauh, Suk Keningau. Silakan Dulis. Terima kasih kepada rakan penyampai di studio RTM Kota Kinabalu. Usaha bagi meringankan beban penduduk terjejas banjir terus dipergiatkan. Dan pada hari ini bersama saya iaitu Yang Berhormat Datuk Arthur Tan Sri Joseph Kurup, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, sebentar tadi telah menyalurkan bantuan kepada 41 penduduk terjejas banjir di Kampung Pauh dalam daerah kecil Suk Keningau.
Bersama saya, Yang Berhormat, mungkin apakah bantuan yang telah disalurkan kepada penduduk yang terjejas banjir di kampung ini? Pada hari ini saya datang di sini untuk menyalurkan bantuan daripada bentuk barangan makanan, barangan dapur dan juga menambahkan daripada segi bantuan kewangan untuk meringankan sedikit sebanyak bebanan yang kena tanggung oleh mangsa-mangsa banjir. Pada masa yang sama saya ingin juga menyatakan ucapan terima kasih kepada Jabatan NATMA, Pengurusan Banjir dan juga pejabat daerah kerana memberi bantuan yang sangat baik setakat ini di mana mereka telah menyediakan bungkusan makanan sebanyak 3 kali sehari selama mereka tinggal di sini dan kita sedang menunggu mengkaji keselamatan keadaan sekiranya mereka boleh balik kepada rumah masing-masing selepas ini. Ya, Yang Berhormat Datuk, selaku ahli Parlimen Pensiangan di kawasan ini, mungkin apa perancangan Datuk bagi memastikan banjir ini tidak berulang lagi? Kita mendapat tahu bahawa puncak utama banjir ini berlaku adalah daripada sungai. Jadi selepas ini dalam masa terdekat saya akan mengadakan perbincangan dengan pejabat daerah dan juga JPS untuk mengkaji bagaimana kita boleh membesarkan ataupun membuat sesuatu kerja pembaikan kepada sungai supaya air boleh mengalir dengan lebih baik dan dia tidak akan mengakibatkan banjir di kawasan sini. Pada masa yang sama saya akan minta juga laporan tentang kerja-kerja infrastruktur yang mendesak dan diperlukan. Ya, terima kasih YB. Selain kejadian banjir yang berlaku, kepada penduduk pastikan terus mematuhi SOP dalam membendung penularan COVID-19. Dulis Simon, Berita RTM. Ya, Dulis, terima kasih. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Jangan abai SOP di mana juga kita berada. Elak jangkitan COVID-19, kita jaga kita. Kembali bersama Azam. Silakan Azam. Baik, terima kasih Nisha. Saudara, seterusnya kita ke Sarawak yang turut menumpukan situasi banjir dan sudah bersedia di sana. Debbie Amanda Padan. Silakan Debbie. Terima kasih Azam, salam hormat dan salam sejahtera. Perkembangan banjir di Sarawak. Situasi di Baramiri masih menunjukkan tren air menaik setakat pukul 3 petang namun tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka. Manakala di Limbang, seramai 442 penduduk terjejas ditempatkan di 8 buah PPS selain 5 buah sekolah juga terjejas. Jelas Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Limbang, Clarence di Primus Tiandun, PPS di Sekolah Kebangsaan Menuang Limbang juga telah disediakan sekiranya terdapat penambahan penduduk terjejas. Setakat ini PPS yang telah dibuka sebanyak 4 dan sekarang ini di Dewan Serbaguna Bidang kemungkinan mangsa akan meningkat lagi lah lepas pada ini dan kemungkinan PPS yang baru akan dibuka di SK Menuang jika kapasiti di Kampung Bidang ini melebihi 100 orang. Pihaknya akan terus membuat pemantauan dari masa ke semasa untuk memastikan keselamatan penduduk di kawasan yang terjejas. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa melakukan tinjauan di PPS Dewan Masyarakat Meramit. Antara PPS yang masih aktif adalah Dewan Masyarakat Kecil, Terusan, Dewan Sekolah Kebangsaan Sunda dan Dewan Kampung Ukong. Kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan banyak bergantung pada penyertaan masyarakat bermula dengan pendaftaran sebagai penerima vaksin. Ia diikuti dengan komitmen mereka untuk bersetuju dan hadir menerima suntikan vaksin. Bagi bahagian Sri Aman, Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti, Dato' Francis Harden Hollis, berpuas hati dengan jumlah pendaftaran yang telah mencapai sasaran ditetapkan. Hanya segelintir individu masih belum mendaftar sebagai penerima vaksin iaitu kurang 10% daripada keseluruhan 85,756 individu yang layak. Datuk Francis yang juga penasihat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sri Aman memaklumkan setakat ini 5,000 individu di bahagian itu telah menerima vaksin. Jumlah tersebut dijangka mencecah 7,000 menjelang penghujung bulan ini. Di Dewan Sukan Lebak tu pun diadakan bermula hari ini supaya kita dapat mencepatkan lagi program vaksinasi ini di daerah Lebantu. Because kita tengok dari Lebantu ke Sri Aman ini dia memerlukan transport pengangkutan yang tinggi lah, dan juga dari segi jauhnya jaraknya
di Lubang tu lebih dekat supaya kampung-kampung orang-orang di sana dapat menerima vaksin ini dengan cepat dan mengurangkan beban dari segi kos mereka. Datuk Francis ditemui RTM semasa meninjau program pemberian vaksin di Dewan Suara Seri Aman. Bagi daerah Lubuk Antu, kira-kira 1,000 individu dijangka menerima suntikan vaksin sepanjang 4 hari program berlangsung bermula hari ini sehingga Selasa depan bertempat di Dewan Sukan Lubuk Antu. Selain di Seri Aman dan Lubuk Antu, program pemberian vaksin juga diadakan hari ini bagi daerah Betong dan Saratok. Baik, untuk perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Sibu, kita bersama Muhammad Al-Hadi Samsawi yang kini sudah sedia dengan laporannya. Silakan Hadi. Terima kasih Debbie di studio Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya sekarang berada di stadium tertutup Sibu untuk menyaksikan sendiri program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa 2 untuk warga emas di sekitar Sibu ini. Dan hari ini kami bersama dengan Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rapai untuk menerangkan dengan lebih lanjut perancangan yang sudah disediakan untuk sekitar Sibu ini bagi pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Sibu ini. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Doktor. Terima kasih. Jadi, Doktor, apa perancangan pihak Doktor untuk meningkatkan kapasiti KKM di Sibu ini untuk memberikan suntikan vaksin kepada lebih ramai orang untuk minggu-minggu yang berikutnya? Sebelum saya menjelas lebih lanjut, di Sibu kita ada beberapa pusat, iaitu kita panggil pusat bukan KKM, non-KKM yang terdiri daripada Indo Stadium, Dewan Suara dan juga Dewan Serbaguna di Sibu Jaya. Dan dua lagi ialah di KKM, iaitu di Poliklinik Lanang dan di Poliklinik Sibu Jaya. Kita telah bermesyuarat semalam untuk meningkatkan kapasiti khususnya di kawasan bukan KKM, iaitu di pusat pemberian vaksin, terutamanya di Indo Stadium yang boleh meningkat kepada 3,000 satu hari. Tetapi disebabkan oleh kapasiti dari segi kaki tangan teknikal, kita telah menghadkan kepada 1,500 untuk sehari dalam 2 shift. Dan di kawasan-kawasan lain kita telah meningkatkan kepada 800. Jadi, Doktor, mengenai program pendaftaran secara sukarela untuk vaksin jenis AstraZeneca pula, boleh Doktor jelaskan situasi di Sibu contohnya? Sebenarnya dalam kenyataan yang Berhormat Menteri mengatakan Miri dan Kuching, tetapi sebenarnya Sibu juga boleh mendaftar untuk mengikuti program AstraZeneca secara sukarela dan first come first serve basis untuk yang berumur 60 tahun ke atas. Besok adalah hari pertama permulaan untuk pendaftaran. Saya mohon semua penduduk di Sibu supaya mendaftar, dan jika kita mempunyai volume yang tinggi, kita akan appeal untuk dibawa ke Sibu vaksin tersebut. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Doktor. Terima kasih, sama-sama. Jadi sekian sahaja laporan lintas langsung yang kami sediakan di stadium tertutup Sibu ini. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Al-Hadi Samsawi kembali bersama Debbie di studio RTM Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Hadi untuk laporannya. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, bertemu kembali. Rakyat perlu memahami data dan maklumat yang diberikan pihak berkuasa. Menurut Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, statistik yang dikeluarkan itu juga boleh berperanan memberi kesedaran dalam usaha menghentikan penularan COVID-19 di negara ini. Jadi yang pasti angka tersebut adalah mungkin lebih rendah daripada apa yang berlaku di lapangan. Ya. Walau bagaimanapun itu adalah satu angka yang rasmi yang menjadi pengajaran ataupun untuk meningkatkan kesedaran kepada rakyat supaya mengambil langkah-langkah yang ketat untuk menghindari jangkitan COVID-19 ini. Jadi itu gunanya data-data dan statistik tersebut, dan kita sebagai rakyat hendaklah kita betul-betul memahami dan mengikuti saranan-saranan yang telah diberikan oleh pihak berkuasa. Tegasnya lagi, orang ramai dinasihatkan untuk tidak menerima serta menyebarkan berita palsu atau maklumat yang tidak sahih, terutamanya ketika negara sedang berdepan cabaran COVID-19.
Kira-kira 600 bakal jemaah haji Malaysia di Johor menerima dos pertama vaksin pagi tadi. Kesemua mereka menerima vaksin Pfizer selaras dengan pengiktirafan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Berdasarkan tinjauan di Dewan Muafakat Ada Heights Johor Bahru, bakal jemaah haji hadir menunggu giliran seawal 7 pagi. Pengambilan vaksin dijalankan mengikut SOP selain menetapkan had 200 hingga 300 penerima sahaja di dalam Dewan dalam satu-satu masa. Hari ini dapat dos yang pertama, mungkin yang mengikut menurut kata dalam masa 14 hari akan dapat vaksin kedua, dan mudah-mudahan ruang haji tahun ini untuk mana dapat terlaksana lah. Alhamdulillah, syukur sebab makcik sebenarnya adalah salah seorang jemaah haji yang terpilih daripada tahun lepas. Jadi makcik harapkan tahun ini dapat pergi ke sana. Lega, alhamdulillah, gembira, lega, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab vaksin ni bukan semua orang dapat dalam masa yang terdekat kan, semua orang menunggu. Mula takutlah, takut, gementar semua ada, tapi dah semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Tuhan pemudahkan semua, alhamdulillah, syukur. Saya cadangkan jangan takut-takutlah, bagus kita ambil vaksin ni untuk kita semualah. Terima kasih rakan setugas. Kapasiti Hospital Melaka untuk menampung pesakit COVID-19 hampir penuh. Justru jelas Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri, Datuk Rahmat Mariman, pembukaan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC ICRO menjadi alternatif menampung pertambahan pesakit pandemik itu. Jadi penerimaan pesakit adalah antara yang berumur 5 tahun hingga kepada 70 tahun. Jadi untuk makluman juga Hospital Melaka telah hampir mencapai keupayaan maksima untuk menampung pesakit-pesakit COVID-19 positif, dan juga wad biasa terpaksa dijadikan wad COVID ini menjadi kebimbangan kepada pesakit-pesakit lain yang non-COVID di Melaka. Dikuatiri berlaku penularan dan juga jangkitan di negeri Melaka. Itu juga antara faktor yang memastikan kita membuka PKRC ini. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu selamat bagi Malaysia di PKRC MITC Air Keruh. PKRC MITC menyediakan hampir 1,500 katil dan boleh dipertingkatkan kepada 11,000 katil. 18 hari di wad khas memberi 1,001 pengalaman buat bekas pesakit COVID-19. Bukan sahaja memberi keinsafan, malah ia membuka mata kepada setiap individu untuk patuh SOP ditetapkan dan menjaga kebersihan kendiri. Ikuti pengalaman dan reaksi bekas pesakit tentang bahayanya COVID-19. Menurut Norihan Bari, 47 tahun, 18 hari di wad Hospital Melaka kerana COVID-19 dengan pengalaman dicucuk jarum, sesak nafas dan bermalam di unit rawatan rapi ICU, memori yang tidak dapat dilupakan. Namun, dia kekal positif sepanjang mendapatkan rawatan agar ia tidak memberi kesan buruk kepada kesihatan dirinya. Saya tahu bila orang cakap COVID, orang cakap kematian, dia melibatkan kematian. Sebenarnya jangan macam tu. Tak, kita bersangka baik. Apa ini adalah ujian daripada Allah dan kita bersikap positif dan kita lawan je. Kalau kita nak fikir macam cakap tadi, nak fikir COVID tu boleh orang kata nampak kematian tu, sebenarnya tak betul. Itu bergantung pada antibodi seorang, dan juga sebenarnya yang risiko adalah kepada pesakit yang semput, darah tinggi, kencing manis. Turut ditemui Nur Aniza Roslan, 28 tahun, bekas pesakit COVID-19 tahap 4. Menurutnya, selepas diberi kebenaran discharge, aktiviti seharian berbeza seperti sebelum ini kerana mudah semput dan lemah. Efek saya keluar daripada ward, ingat terus okey, tapi tak. First keluar daripada ward, saya mengalami gejala macam muntah-muntah, menggigil macam Parkinson sikit. Dan then ada macam, dia tak kerap tapi macam ada hari-hari dia. Okey, lepas minggu kedua saya keluar ward, saya naik biji-biji kat bahagian badan dengan muka, especially kat bahagian kepala lah. Mungkin itu adalah efek daripada ubat lah. Dan kadang-kadang macam dia tak macam kita sebelum ni, kita macam buat kerja sikit cepat penat, and then nafas kita jadi pendek.
Namun jelas Nur Aniza, ia tidak mematahkan semangatnya untuk menjalani kehidupan seperti biasa, malah menyeru orang ramai untuk sentiasa mematuhi SOP. Untuk itu, rakyat Malaysia harus bersama-sama menjaga kesihatan dan kebersihan kendiri serta patuh dengan SOP bagi mengelak dijangkiti virus itu. Ibu bapa dan pelajar sudah bersedia dengan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang kembali dilaksanakan sejak Isnin lalu. Bagi Muhammad Iswadi Abdul Hamid, keempat-empat anaknya kini sudah disediakan kemudahan telefon pintar untuk mengikuti kelas masing-masing secara dalam talian. Sebelum ini, kesemua anaknya terpaksa berkongsi komputer riba secara bergilir-gilir. Saya tengok langkah penyelesaiannya adalah seorang satu kena ada gadget masing-masing. Jadi bila berlaku masalah macam tu, terus saya pergi belilah. Saya tak tunggu lama lah sebab saya tengok kalau saya tunggu lagi lama, lagi banyak diorang akan tertinggal. Malah isterinya Hanizah Muhammad Sharif juga turut memastikan kemudahan internet disediakan bagi memastikan anaknya tidak ketinggalan mengikuti kelas. Okey, untuk tempoh seminggu ni, awal-awal minggu tu diorang susah sikit lah. Sebab biasalah dah cuti lama, lepas tu nak bangun tu susah. Tapi lepas 2 hari tu okey, sebelum pergi kerja tu akak kejutkanlah diorang. Dan sebab akak join juga grup WhatsApp kelas mereka. Jadi bila cikgu ada forward kerja-kerja PDPR tu, akak akan forward kepada diorang lah. Kalau macam terlambat bangun ke terlepas dah PDPR untuk Google Meet ke, tapi saya tetap masuk juga buat ke sekolah. Susah sebab kalau kat sekolah boleh tanya cikgu, kat PDPR nak tanya cikgu susah sikitlah. Paparan itu mengakhiri perkongsian dari Melaka. Kita kembali ke Wisma Berita Angkasa Puri. Ya, terima kasih Amelina, langsung dari Melaka. Saudara, bantuan keperluan harian terus disalurkan kepada penduduk yang berada di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD di Jerantut. Malah bagi memastikan bekalan makanan terutama di lokaliti Kampung Payetih dan rumah banjir kualiti terjamin, pemantauan sentiasa dilakukan oleh pihak berwajib. Menurut aduan tahan Muhammad Zakwan Ahmad Badardin, walaupun peningkatan kes COVID-19 secara beradak di kawasan itu, namun keadaan masih lagi terkawal. Ketika ini keadaan di dalam itu terkawal dan dari sudut kita punya penyelarasan bersama dengan pegawai daerah, penghulu dan juga pimpinan setempat, kita mengambil maklum setiap perkara yang berlaku di dalam sana. Sementara itu, Ahli Parlimen Jerantut, Datuk Ahmad Nazlan Idris berkata, ketika ini pihak berkuasa termasuk pejabat daerah sentiasa melakukan pemantauan dalam pematuhan SOP COVID-19 dalam kalangan penduduk. Pada peringkat awalnya kita telah pun mengagihkan bantuan keperluan untuk pada masyarakat pada semua rumah di Kampung Payetih pada mulanya. Kita dah bagi semua. Kemudian bila berlaku tambahan kawasan-kawasan ini, kita minta mereka yang ada keperluan, dia akan sampaikan kepada PKOB, kepada pejabat penghulu, dan pejabat penghulu sendiri ada tim dia untuk menyelaraskan keperluan-keperluan masyarakat. PKPD Rumah Banjir Kualiti Jerantut bermula hari ini sehingga 4 Jun. Manakala Kampung Payetih yang bermula sejak 17 Mei lalu akan tamat 30 Mei ini. Hasil analisis termasuk punca kejadian letupan yang mengorbankan seorang lelaki di Jalan Pintu Geng, Kampung Sirih, Kota Baru semalam bakal diketahui dalam tempoh terdekat. Ketua Polis Negeri Datuk Syafiq Mamat memaklumkan pihaknya meminta bantuan daripada unit forensik dan unit pemusnah bom Bukit Aman untuk mengenal pasti punca sebenar kejadian tersebut. Cuma kita faham situasi masa itu hujan lebat. Ada beberapa maklumat yang kita terima. Ada juga yang memaklumkan kata ada yang cuba nak isap rokok. Jadi banyak, itu sebab saya minta unit bom untuk bantu, untuk clarify apa sebenarnya
boleh meletup. Apa sebab? Mengikut saksi-saksi yang ada, cuma dia dengar letupan je. So hasil nanti kita akan umum kemudian lah. Beliau ditemui media selepas meninjau pelaksanaan PKP di Kampung Terusan Mukim Limbat Pasir Tumbuh yang berkuat kuasa tengah malam tadi sehingga 4 Jun ini. Dalam kejadian pukul 5.38 petang semalam, kereta dipandu mangsa rentung dan terputus dua. Letupan itu juga menyebabkan 4 mangsa lain cedera termasuk seorang parah. 5 pencadat sotong yang terlibat dalam kejadian bot karam akibat puting beliung di perairan pantai Cahaya Bulan malam tadi ditemukan selamat. Kesemua mereka memakai jaket keselamatan selepas terapung di laut antara 5 hingga 7 jam. Menurut pengemudi bot Yuzri Mahmud, dalam kejadian itu, dia bersama 4 awak-awak dalam perjalanan untuk mencadat sotong di perairan PCB. Ketika selesai menunaikan solat asar, dia melihat 2 angin puting beliung setinggi 30 kaki pada jarak sekitar 200 meter dari bot fiber yang dinaiki. Kita dia sempat lari mata tu, tapi tak ada nak agak apa derah angin pada bot kita lari tu. Lepas tu bila air dah masuk belakang dalam ke belakang bot ni, kita tak nak agak apa lah. Bila betul bot tu bot selengan sendiri bot tu pun. Maknanya kita semua tu jumlah sekolah awak. Awak semua keluar pada bot belakang dah. Tapi alhamdulillah sempat dah jaket kita dia pakai awak dah jaket semua tu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di rumahnya di Kampung Lipat Sanggol Banggol. Dia bersyukur terselamat dan berasa sangat bernasib baik kerana kesemua mereka memakai jaket keselamatan ketika kejadian. Ya, saudara, berita wilayah berakhir di sini. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saya Azamudin Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.